Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dikurniakan kesempatan bertemu pada bulan Ramadan merupakan nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Justru ketika kita berpeluang bernafas di bulan ini, jangan sesekali kita mensia-siakan peluang untuk beramal ibadah dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita akur, Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Namun, ia bukanlah satu alasan untuk kita tidak meneruskan amal ibadah kita pada bulan Ramadan. Bahkan pada bulan yang begitu genting ini, ia merupakan satu peluang dan ruang untuk kita terus menggiatkan amal soleh agar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus berterusan dan mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan peluang bagi diri kita. Bagaimana kita menjadikan rumah kita sebagai tempat untuk kita beramal soleh. Di rumah itu nanti ia merupakan sebuah rumah yang kita melaksanakan solat tarawih, solat berjemaah, berbuka puasa, bersahur dan juga membaca Al-Quran bersama dengan ahli keluarga kita. Yang mana mungkin semua itu tidak kita berkesempatan untuk kita lakukan pada bulan-bulan yang sebelumnya. Mengapa kita perlu meneruskan amal ibadah kita walaupun dalam keadaan yang sedemikian? Iaitu dalam keadaan yang kita masih tak mampu untuk pergi ke tempat ibadah kita, masjid, melaksanakan solat sebagaimana kebiasaannya. Ini kerana kita belum tahu adakah kita masih lagi berkesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin ini adalah kali terakhir kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka dengan itu, rebutlah peluang keadaan kita pada hari ini, walaupun dengan keadaan-keadaan yang terbatas itu tadi, untuk terus-terusan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga bila kita mati setelah ini, ianya memberikan sesuatu keadaan yang begitu baik bagi diri kita. Lantaran ada perbezaannya antara orang yang meninggal dunia dalam keadaan sempat bertemu bulan Ramadan dan keadaan yang tidak. Pernahkah kita mendengar tentang mimpi Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam sanad yang sahih, Talha bin Ubaidillah menceritakan bahawasanya beliau pernah melihat ada dua orang lelaki yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua lelaki tersebut memeluk agama Islam. Kedua-duanya pun beramal soleh. Salah seorang di antara mereka giat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mati syahid. Dan salah seorang pula yang di antara dua orang itu tadi, dia terus hidup. Namun kemudian setahun setelah itu dia meninggal dunia. Talha kemudian bermimpi tentang kedua lelaki yang beliau jumpa itu tadi. Beliau bermimpi seolah-olah beliau berada di pintu syurga. Dan pada masa itu beliau melihat ada dua lelaki tersebut. Lelaki yang meninggal dunia setahun setelah lelaki yang mati syahid itu tadi dipersilakan terlebih dahulu oleh malaikat untuk masuk ke dalam syurga. Setelah lelaki itu masuk, barulah lelaki yang mati syahid tersebut dipersilakan oleh malaikat untuk masuk kemudian. Dan malaikat kata kepada Talha, masa kamu belum tiba lagi, kembalilah. Keesokan harinya, Talha menceritakan mimpi itu kepada orang ramai. Orang ramai yang mendengar mimpi Talha, mereka merasa hairan dengan mimpi itu. Lalu mereka bawakan kisah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ketika Nabi SAW mendengar mimpi yang diceritakan oleh orang ramai itu tadi, Nabi pun bertanya kepada mereka, bahagian mana sebenarnya yang kalian hairan? Mereka pun berkata, kami hairan, mengapa orang yang mati syahid itu masuk syurga terkemudian daripada orang yang mati setahun setelah orang yang mati syahid? Bukankah seharusnya orang yang mati syahid itu masuk syurga terlebih dahulu? Ini yang menjadi kehairanan masyarakat pada masa itu. Lalu Nabi SAW pun bertanya kepada mereka, bukankah lelaki itu hidup setahun setelah lelaki yang mati syahid? Mereka pun berkata, ya wahai Rasulullah. Dan Nabi bertanya lagi, bukankah lelaki itu sempat bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah dia sempat berpuasa pada bulan itu? Bukankah dia sempat untuk melakukan solat itu dan ini, sampai menyebabkan dia sujud banyak kali pada masa itu? Mereka pun menjawab, iya. Dan Nabi SAW menutup kehairanan masyarakat pada masa itu dengan satu kenyataan. Nabi kata kepada mereka, sungguh perbezaan antara keduanya bagai antara langit dan bumi. Beza, ya. Orang yang mati dalam keadaan bertemu dengan bulan Ramadan dan dalam keadaan yang tidak, walaupun dia mati syahid. Kerana apa? Dia berpuasa pada bulan itu dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Amal solehnya juga bersungguh-sungguh. Bahkan dijadikan Ramadan yang dia sempat untuk bernafas itu tadi sebagai ruang dan peluang untuk dia terus-terusan beramal soleh. Dan kita sebagai masyarakat Islam yang pada kali ini sempat bertemu dengan bulan Ramadan seharusnya mencontohi lelaki yang kedua itu tadi, iaitu menjadikan Ramadan sebagai medan perjuangan kita mendidik diri kita dengan amal soleh. Ini kerana kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh berpuasa pada bulan Ramadan ini, dia bukan hanya sekadar menjadikan puasa kita sebagai lapar dan dahaga, tetapi puasa tersebut berupaya untuk membentuk kepribadian kita menjadi seseorang yang benar-benar berkepribadian mulia. Kerana apa? Kita akan jadi orang yang jiwanya penuh ihsan kepada orang lain, kerana kita menghayati dan menjiwai ibadah yang kita lakukan. Ini juga kerana ibadah kita di dalam bulan Ramadan, dia bukan hanya semata-mata antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah kita pada bulan Ramadan ini juga menitik beratkan bagaimana kita dengan insan di sekeliling kita. Sebab itu kita ada ibadah bersedekah dan juga kita ada membayar zakat. Maka sebab itu hendaklah kita sama-sama meraih ataupun kita merebut peluang itu tadi, agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Dalam sebuah riwayat yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih li ghairi. Imam Al-Bukhari merekodkan hadis tersebut dengan menceritakan tentang kisah Nabi SAW menaiki mimbar. Ada pada satu masa ketika Nabi SAW menaiki mimbar. Pada masa itu, pada ketika kaki Nabi menjejaki anak tangga yang pertama, Nabi pun mengucapkan amin. Kemudian ketika kaki Nabi menjejaki anak tangga yang kedua, sekali lagi Nabi mengucapkan amin. Dan ketika Nabi SAW menjejaki kakinya itu tadi pada tangga yang ketiga, Nabi SAW sekali lagi mengucapkan amin. Dan perkara itu disedari oleh para sahabat yang ada pada masa tersebut. Seterusnya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mengapa Nabi SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Lalu Nabi SAW pun menceritakan kepada mereka, ketika aku ingin menaiki mimbar itu tadi, Jibril datang kepada aku lalu berdoa. Saat kaki aku naik pada tangga mimbar yang pertama, Jibril mengatakan, rugilah orang yang bertemu pada bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan itu pergi pada dirinya, namun dia tidak menjadi hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu aku ucapkan amin.
Dan ketika aku menaiki tangga yang kedua, Jibril mengucapkan, rugilah orang yang semasa hidupnya dia mendapati kedua ibu bapanya ataupun salah seorang daripada kedua ibu bapanya masih lagi hidup. Namun hal itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Lalu aku ucapkan amin. Dan ketika aku menaiki tangga yang ketiga, malaikat pun mengatakan kepada aku, rugilah orang yang bila mana disebutkan namamu lalu dia tidak berselawat kepadamu. Maka aku pun ucapkan amin. Lihat ya, dalam peristiwa itu ataupun dalam riwayat itu, Nabi SAW menyebutkan tentang kerugian orang yang mana dia sempat bertemu pada bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan berlalu daripada hidupnya, dia menjadi orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itu, ketika kita berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dia merupakan satu peluang untuk kita terus-terusan beramal soleh agar kita menjadi hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang mengajar kita tentang erti kesabaran. Ia mengajar kita tentang erti pengorbanan, dan ia adalah bulan yang mengajar kita tentang bagaimana untuk terus-terusan menjadi orang yang sentiasa imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tutupilah Ramadan kita dengan sebaik-baik amalan, dan jadikan setiap amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan sebagai amalan yang berterusan walaupun Ramadan sudah pergi daripada diri kita. Kerana apa? Moga-moga bila nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan andai ini Ramadan kita yang terakhir, ianya merupakan sebuah Ramadan yang beruntung untuk diri kita. Bahkan kita mampu meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Hingga di sini sahaja, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya tutup perbincangan ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.